Kalau ikut betul, kena datang tengok. Tapi kalau dah datang, takkan tengok saja. Kan gitu kan. Tapi kalau dia tengok saja, tengok dah ada wakil, dia nak balik pun tak salah kan. Dia datang-datang naik motor, tengok, oh dah ada 3 orang. Alhamdulillah, tak ada dosa orang kampung ni. Aku baliklah. Tak apa kalau dia nak bawa macam tu. Sebab itu, fardu kifayah ni tuan-tuan, kalau semua orang berfaham gini, kita tak ada masalah solat berjamaah. Macam belajar ilmu malam ni. Sebenarnya, fardu, ya, fardu ain. Tetapi kifayah memakmurkan surau. Bayangkan kalau semua orang, surau tu ada orang datang, tidak kena. Benar tu. Benar tak dia? Ya. Cuma macam orang buat majlis kahwin, itu sebenarnya fardu kifayah. Ya. Tapi sebab kita memikirkan kifayah mengurus majlis kahwin itu penting, baik berebut orang datang. Tapi cuba bayangkan majlis kahwin tu dibuat macam pahaman kita fardu kifayah dalam agama. Dah ada orang tolong kot, tak apalah kita tak payah datang. Yang majlis kahwin tu dah ada kot. Lala tergial tu orang begini di atas meja. Kok rakyat ni sing teko yo. Di wong iki. Dah banyak periuk ni, semua dah banyak. Mana? Sebab semua orang berfaham fardu ain lebih daripada fardu kifayah. Tapi sebab kita dah betul yang bab majlis kenduri tu, kita tak ada masalah. Masalah kita dalam bab agama. Tuan-tuan, itu kita mengambil contoh fardu ain dengan fardu apa? Fardu kifayah. Jadi fardu ain ini kita jelaskan. Fardu kifayah itu pun kita jelaskan. Ya. Sikit lagi boleh tak? Tak boleh. Okay. Saya bagi masa ruang ini, kalau ada yang nak bertanya setakat ini tentang perbahasan mukallaf. Kalau soalan tu saya fikir-fikir nanti kat depan kita akan belajar, saya akan kata sabarlah dulu. Kalau rasa-rasa kat depan nanti kita akan belajar, saya akan kata sabarlah. Ada yang nak tanya setakat ni? Tak ada. Okey. Biasanya kalau tak tanya tu dah pandai lah. Ya. Kita ke depan sikit asas hukum. Hukum agama Islam itu tuan-tuan ada 5. Ini yang biasa kita pelajari lah. Wajib, sunat, mubah itu maknanya harus, makruh, haram. Dalam mazhab Syafi'i, wajib dengan fardu itu sama. Ya, wajib dengan fardu samalah. Tapi kalau belajar mazhab lain, dia bezakan tu. Wajib-wajib, fardu-fardu ada beza. Tapi kita mudah pakai Syafi'i. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Ya. Apa dia wajib? Tidak boleh, tidak mesti dibuat. Itu wajib. Tidak boleh, tidak mesti dibuat. Jika ditinggalkan dia, dapat dosa. Jika ditunaikan, dapat pahala. Ini wajib. Sembahyang wajib. Kita tanya sembahyang apa ustaz? Yang bagus tu murid ni dia dah mula. Saya dengar. Sembahyang zuhur wajib, ya. Sembahyang isyak kejap lagi ni wajib, begitu ya. Sunat boleh dibuat, boleh tak dibuat. Tapi dibuat diberi pahala, tidak dibuat tidak berdosa. Contoh sembahyang tadi. Sembahyang sunat 2 rakaat sebelum isyak. Itu sunat. Sembahyang isyak wajib. Kan kita dah pandai dah tu kan. Kita dah jadi amalan tu. Sembahyang isyak ni nanti wajib. Sembahyang sunat 2 rakaat sebelum isyak itu sunat. Jadi yang wajib tak ada pilihan, yang sunat ada pilihan. Macam begitu ya. Baik. Mubah ataupun harus, jika dibuat, ya, harus iaitu jika tidak dibuat tidak berdosa, jika dibuat tidak menghadirkan pahala. Gitu ya. Ini benda harus. Dia bagi contoh apa? Makan. Makan ni rupanya harus.
Makan haruslah jemaah. Tapi sekarang makan kita dah masuk hukum wajib. Tak makan tu. Itu masalah kita ni dalam agama, ya. Kita kena betulkanlah ni. Oh, rupanya sembahyang makan ni harus. Minum ni pun harus. Teh tarik tu harus. Ya. Duduk baring itu harus. Ya, kalau kita tidak buat tak dosa, tapi kalau buat pun tak datangkan pahala tu. Itu benda harus. Jadi kita ni kena betulkan balik lah. Itu harus. Makruh yang dijijik jika dibuat tidak berdosa, jika ditinggalkan dapat pahala. Ini kita dah belajar. Makan bawang dia bagi contoh, petai dia bagi contoh, jering dan umpamanya dari tiap-tiap makanan yang baunya menyakitkan dan membencikan orang. Ini zaman tu bau inilah ya, bau bawang. Kita bau bawang sakit jiwa. Ada kan? Ya kan? Yang bau yang sakit jiwa. Ya. Durian. Dia mengganggu kita lah ya, durian ya. Jadi siapa yang makan durian jangan jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Mabuk kat belakang. Berapa biji Pak Imam ni makan? Lepas tu Alhamdulillah. Ulang-ulang Pak Imamnya tak bagi tahu. Dia beli berbakul-bakul durian. Rabbil alamin. Aku tahulah Pak Imam kau makan durian. Lepas tu Ar-Rahman. Dia Rahim. Ini Pak Imam ni kena tendang di belakang ni. Durian memang tak boleh tahan. Ya, durian tak boleh tahan. Ya. Itu yang kalau belajar fiqh beli durian, jiran wajib bagi tahu. Sebab kita tak boleh suruh dia punya bau. Tak boleh suruh. Beli 2 biji. Kenapa beli 2 biji? Kita bukan ramai dekat rumah, 4-5 orang. Ya ke? Letak kat dapur, 3 rumah belah kanan, 3 rumah belah kiri bau. Sebab itu orang dulu-dulu saya puji. Dia beli 2 biji, 1 biji dia makan, 1 lagi biji dia buat bubur. Lepas tu dia hantar mangkuk-mangkuk jiran kiri kanan tu. Jadi maknanya kalau beli benda yang jiran boleh bau, tuan-tuan wajib bagi jiran. Ya. Jalan selamat jangan bawa balik lah. Bersila je dekat kedai orang jual durian tu, bawa 3 sekali. Ya, pergi bawa kereta, bawa 3, bentangkan, faham 4 biji. Kat situ tak ada siapa yang rasa sakit jiwa. Tuan ya, ini durian. Baik, itu makruh. Makruh. Yang kalau kita tinggalkan kita dapat apa? Pahala. Haram, ini yang akhir. Jika dibuat dapat dosa dan siksa, jika ditinggal diberi pahala. Ya. Zina, jika buat dapat dosa dan siksa. Tinggal tak nak buat, dapat pahala. Begitu juga minum arak, mencuri, judi, menipu, bermusuh dan sebagainya. Ini haram. Jadi perkara yang wajib, sunat, harus, makruh, haram, dia berlaku dalam urusan kita dengan Allah, dan dia juga berlaku dalam urusan kita sesama manusia. Hidup ni senang je tuan-tuan. Hal agama ni, jaga hubungan kita dengan Allah. Sembahyang, puasa, zakat, ya. Jangan tak sembahyang, jangan tak puasa, jangan tak zakat, contohlah ya. Jaga hubungan dengan manusia. Jangan bunuh orang, ya. Jangan berzina dengan orang, apa lagi? Jangan pukul orang, apa lagi? Jangan memfitnah orang, apa lagi? Jangan bermusuh dengan orang, apa lagi? Jangan adu domba orang, apa lagi? Jangan gaduh-gaduh dengan orang-orang. Orang-orang boleh gaduh kan? Silap. Jangan bergaduh dengan orang. Bergaduh dengan orang-orang tak apa. Kan aku letak kau kat sini semalam, kenapa kau pindah sini? Sini je lah. Tahu orang-orang. Orang
Jadi urusan dengan manusia ni, dia ada hukum wajib, sunat, harus, haram, makruh. Hubungan dengan Allah, ada wajib, ada sunat, ada harus, apa lagi? Ada makruh, ada haram. Kahwin dengan orang, bukan dengan orang-orang. Kahwin dengan orang, dia ada 5 hukum. Ada yang kau wajib kahwin, ada yang sunat, ada yang harus, ada yang makruh, ada yang haram. Kahwin pun ada 5 hukum tu. Bis, hukum yang mana? Kalau nanti kita bincang lah, ada bab penakahan, nanti kita akan tahu. Oh, rupanya aku ni masuk bab sunat kahwin. Aku dah wajib kah? Dia beza-beza tu, berdasar bezanya antara kita. Ya tuan-tuan, baik, mudah-mudahan ada kebaikan apa yang saya sentuh, dan saya nak buka soalan kalau ada. Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Pertanyaannya tentang hukum mubah dari harus. Walaupun harus kalau kita tinggalkan tak apa-apa, kalau buat tak apa-apa. Contohnya kita ambil makan. Macam mana kalau kita makan, yang kita kerana kita nak beribadah. Sebab kalau kita nak beribadah, kita nak tenaga. Terima kasih. Dalam kitab menyebut harus itu asalnya ialah apa pun kita buat, dia tidak menghadirkan apa-apa. Ini perkara harus. Makan, minum, tengok TV, jalan-jalan, minum teh tarik. Bila kita urus benda harus itu dengan perkara-perkara ibadah, perkara-perkara ibadah, maka dia menghadirkan pahala. Betul. Contoh apa? Makan. Kalau makan saja, tak ada apa-apa lah. Tapi Bismillahirrahmanirrahim, kita niat makan ni supaya ada tenaga untuk kerja, apa lagi? Untuk ibadat. Okey, dia menjadi pahala. Tapi kalau saja makan, dia tidak menghadirkan apa-apa. Dan saya setujulah tadi tu, bagus. Penting di sini niat. Sama juga harus, dia pun boleh menjadi haram. Contohnya apa? Makan. Tapi kita makan sampai perut kita dah tak berupa perut dah. Tuan-tuan tu perut kita, dia kena dibahagi 3. Satu untuk udara, satu untuk air, satu lagi untuk apa? Satu ruang untuk udara, satu ruang untuk air, dan satu ruang lagi untuk makanan. Sebab yang masuk dalam perut kita ni pepejal dengan cecair, 2 tu je. Ni kalau belajar sains lah, pepejal. Gas tak masuk. Kira air lah tu, gas tu kan. Baik. Benda yang macam nasi itu pepejal, benda yang macam air itu air. Baik. Dan satu lagi ruang untuk udara. Tapi kalau dah penuh nasi dengan air, udara punya tempat dah tak ada. Itu nanti jadi haram tau tuan-tuan. Berlebih-lebihan. Apa disentuh, keluarkan balik, tuan-tuan. Jadi artinya kita tidak ada pilihan, kita kena bersederhana dalam semua perkara. Terima kasih Ustaz, ingatkan saya. Maknanya benda harus ini dia boleh menghadirkan pahala dengan syarat niat, dan benda harus ini dia boleh mendatangkan dosa. Apabila kita gagal urus tengok TV, harus kan? Tapi kalau dah tak sembahyang dengan sebab ceritanya tak habis, mula pukul 12.30, habisnya pukul 5.30, bersambung satu tip ke satu tip, nak bergerak tu tak boleh. Ni belum selesai lagi ni, maunya dilarikan penyamun. Maunya ada, lakinya pula kena culik. Nak bagi cerita akhirnya jadi apa tu sampai masuk asal yang tengok harus jadi misalnya.